Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesibukan ruang makan di sini memberi gambaran keenakan menu yang disajikan. Dungun KL yang terletak di Damansara Heights ini menampilkan sesuatu berbeza dengan dekorasi yang dihasilkan. Di hadapan anda sekarang ini, antara signature dish yang terdapat di sini, kita ada butter chicken pasta, chicken chop, latte dan variasi pemanis mulut. Sebelum Mira menikmati hidangan ini, terima kasih kepada Dungun KL kerana sudi menerima kunjungan kami. Bukan sahaja cantik, malah bijak dan elegan dengan kelasnya tersendiri. Selebriti muda ini cukup dikagumi ramai, terutama peminat seni tanah air. Satu perjalanan ataupun journey yang cukup indah buat saya. I really hope dengan peluang yang diberikan ni, saya juga dapat bekerjasama di Hollywood untuk kempen-kempen yang mereka akan ada. Fashion dengan warna-warna terang dan gaya padanan eksklusif menampilkan koleksi yang berbeza. Breaker Fashion ini mempunyai ilham dan cita rasa moden sesuai dengan aliran fashion dalam dan luar negara. I pilih something yang very local to my heart, yang I tak payah pergi jauh mana pun. Inspiration is gadis-gadis sebangsa. Obses terhadap pelbagai karakter kartun, animasi dan bermacam-macam lagi, unik dan menarik menjadi kegelaran mereka sehingga ada yang digunakan di dalam kehidupan harian. Keenakan rasa bubur nasi dan variasi otak-otak berasaskan makanan laut segar. Koleksi fashion gaya eksklusif busana lelaki menjadi taruhan Breaker Fashion Syomir Izwa. Baginya, lelaki masa kini atau lelaki maskulin sangat mementingkan gaya agar apa yang dipakai itu nampak lebih sempurna. Padanan rekaan dan juga corak dan warna memainkan peranan sangat penting untuk nampak sisi berbeza. Tidak kurang hebatnya, rekaan yang elegan untuk golongan wanita agar nampak segar dan berkeyakinan. Syomir antara pilihan selebriti masa kini dan pecinta fashion tanah air. Dia sentiasa mahu mencipta kelainan. Breaker Fashion Syomir Izwa Gupta mengilhamkan setiap rekaannya dengan membawa makna tersendiri dan mudah diterima ramai. Breaker muda ini mengangkat tema wanita bangsar sebagai inspirasi rekaan terbarunya. Kali ini, I pilih something yang very local to my heart, yang I tak payah pergi jauh mana pun. Inspiration is gadis-gadis sebangsa. Sebab saya kat bangsa, tapi saya dikelilingi dengan wanita-wanita yang saya admire and very strong. It's time for a local designer to, instead of you guna diva ke, use your own friends or kawan-kawan industri yang inspired you to be successful. Menyediakan 18 helaian koleksi, setiap satu rekaan mewakili rakan-rakan yang turut mempunyai perniagaan atau menetap di bangsar, terdiri daripada usahawan, selebriti dan juga breaker fashion. Dia very urban, tapi ada of course ada unsur-unsur traditional, tapi sebab bangsa is like a pot of culture from people yang from the expat punya community. Semua tu menjadi inspiration untuk collection ni. Penggunaan pelbagai jenis fabrik diolah dan disuai padankan dengan rekaannya agar pelanggan boleh memilih jenis kain mengikut keselesaan. Kain dari embroidered cotton, to georgette, to chiffon, to crepe, semua lengkap. And then prints, custom prints, and ada yang prints yang inspired by furniture yang saya nampak di bangsa punya neighborhood. Sudah 17 tahun menapak di dalam dunia fashion, rekaan warna-warna terang dan kontra sering menjadi pilihan dan merupakan salah satu identiti jenamanya. Base and our fan base tu dia grow up dengan kita dari our first year, so dia dah automatic dalam mind orang kalau Syomir je colour. So every collection ada cerita yang kena mengena dengan travelling, warisan and colours lah. Syomir juga turut mengeluarkan rekaan kaftan pertamanya dengan gabungan warna-warna menarik sesuai buat mereka yang sentiasa mahukan gaya ready to go. Kita tak pernah buat kaftan tau, Syomir. So this is our first kaftan collection yang you boleh pakai cantik kat rumah, selesa with matching face mask. Selain menghasilkan rekaan khusus buat wanita, buat pertama kalinya, Syomir mengeluarkan koleksi pakaian lelaki sekaligus mencipta sejarah di dalam kariernya sebagai seorang breaker fashion.
Orang banyak tanya, we are very familiar with the Shomei Iswa women. How does a Shomei Iswa man looks like, or what is the concept semua kan. So I thought sebagai dedication untuk first menswear collection Shomei Iswa ni, why not kita create or pay a homage to a topic or story yang sinonim dengan kaum-kaum lelaki yang menjejaki tanah air Malaysia lah. Koleksi FNX Gupta Om 2020 ini juga merupakan hasil kerjasama dengan usahawan terkemuka Datuk Wira SM Faisal SM Nasimuddin. The collection basically is focusing very much on diversity, unity and diversity. I think what you can see also is I like the Nusantara aspect of it. Very inclusive. You get the element from Indonesia, from the Chinese culture, from the Indian culture. Everything is in one. Selain menekankan rekaan berunsur kepelbagaian etnik dan budaya, Shomir menganggap koleksi ini sebagai ekspresi individualisme terhadap industri seni. Collection yang saya nampak tadi sangat cantik lah. Saya tengok, oh, this is good because dia relate kepada masses. Untuk saya, bukan lelaki suka, perempuan pun suka. Shomir mengangkat tema Nusantara ni adalah satu cycle yang dah sampai. Jadi ini satu yang membanggakan saya. Benda-benda yang klasik sekarang dah kembali segar pada tahun 2020 dan ini adalah satu koleksi yang sangat menarik lah bagi Sherry. Saya suka ni, saya pakai. Saya rasa kena dengan style saya. Ada elemen tu lah. Dia keluar yang more macam Nusantara-ish tu kan. I rasa it's the perfect time Shomir to go and come up with all these style and I love it. Selain dihadiri oleh selebriti terkenal tanah air, pertunjukan fashion yang berlangsung di Robinson Kuala Lumpur ini turut mendapat sokongan daripada rakan-rakan pereka fashion yang lain. Melinda sangat gembira tengok Shomir punya collection sebab berwarna-warni, you tengok pun gembira, pakai pun cantik and gembira, and I think it's great. Untuk create satu brand tu untuk tackle masyarakat, terutamanya Nusantara. Kita mesti buat satu benda yang etnik atau epik untuk tackle supaya masyarakat dekat dengan brand kita. Menghasilkan rekaan yang minimalis dengan suntikan gaya moden merupakan inisiatif untuk mengekalkan ciri-ciri tradisional dan budaya sesuatu kaum. Setiap pereka fashion mempunyai keunikan yang tersendiri sekaligus menjadikan industri fashion di Malaysia setanding dengan aliran fashion antarabangsa. Melambangkan wanita Malaysia hari ini dan cukup dekat di hati, Niloufar mencipta sejarah pribadi apabila dipilih menjadi wajah dan jurucakap kepada sebuah jenama antarabangsa terkemuka. Nona berkesempatan mengikuti majlis istimewa ini yang diraikan dalam suasana baharu dengan norma baharu. Saksikan kemerahan majlis dalam Diary Nona. Kecantikan yang universal, mempunyai gaya dan aura yang mempesona menobatkan selebriti dan juga usahawan popular di dalam dan luar negara Niloufar sebagai Duta Rantau Asia Tenggara Longkom yang pertama. Satu perjalanan ataupun journey yang cukup indah buat saya kerana Longkom bukan sahaja meletakkan saya sebagai wajah ataupun face of Longkom, tapi mereka educate me dalam mengenali brand dan juga stories behind every product ada bersama Longkom. Di dalam melambangkan kewanitaan dan keanggunan moden, ia memberi inspirasi dan semangat kepada wanita lain untuk terus mengejar apa yang dicita-citakan. I really hope dengan peluang yang diberikan ni, saya juga dapat bersama dengan artis-artis dari sana, di Hollywood untuk kempen-kempen yang mereka akan ada. Dan saya sangat bangga bila mereka sendiri soon akan adakan kempen Hari Raya for the first time tahun depan. Kejayaan yang dikecapi oleh figura hebat ini adalah sesuatu yang boleh dibanggakan, apatah lagi dengan imejnya tampil menawan dengan berhijab.
Hari ini untuk Lancome adalah hari yang kita menobatkan Nilofa sebagai Duta Lancome pertama untuk Asia Tenggara. So kami amat berbangga untuk kali pertama wanita Melayu dan wanita berhijab to represent a global brand. Kami memulakan kempen yang bernama #LiveYourStrength sempena dengan pelancaran Advanced Genific Serum, serum nombor 1 untuk Lancome. Kepada semua penonton Nona, saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Semoga Hari Kemerdekaan pada tahun ini lebih dihayati, lebih bermakna untuk kita semua supaya kita dapat tanamkan semangat patriotik dalam diri, sayangkan negara, jadi rakyat Malaysia yang berwawasan ataupun yang boleh beri contribution yang baik kepada negara. Hopefully, insyaAllah. Kekuatan bukan sekadar daripada fizikal. Rutin penjagaan wajah yang betul membantu menyelahkan keterampilan dan keyakinan diri, terutama di khalayak ramai. Otak-otak dan bubur nasi antara menu pilihan rakyat Malaysia sebagai makanan yang ringkas dan mengenyangkan. Berbekalkan minat dan keinginan, Ungku Maznah Ungku Ismail melepaskan jawatan di salah sebuah syarikat minyak dan gas negara demi memenuhi impiannya. Sebab kami semua sekeluarga suka makan dan saya sendiri suka masak. Dan kemudian tercetus idea ni bila suami saya cakap, kalau awak suka makan yang sedap, kenapa awak tak jual? Kan, sebab saya selalu komplain, kadang-kadang okey pergi sini tak kena tekak sebab kita cerewet. So suami saya cakap, okey kalau macam tu awak masaklah, awak jual. Saya sahut cabaran, berhenti kerja dan mulakan perniagaan. Menggalas tanggungjawab baru selepas meninggalkan dunia korporat antara cabaran besar. Namun di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Menggali ilmu dan menggunakan kepandaiannya memasak adalah landasan utama untuk dia membina empayar perniagaan berasaskan makanan ini. Anak-anak saya suka makan otak-otak dan juga bubur. Kami selalu cari bubur-bubur yang sedap. Sanggup pergi ke Johor Bahru, sanggup pergi ke Thailand untuk cari bubur-bubur yang sedap dan juga makan makanan lain. So, bubur ayam ni adalah salah satu signature saya sendiri yang saya suka masak dan jamu kepada tetamu-tetamu lah untuk makan. Dan ianya satu comfort food yang sangat simple tetapi mengenyangkan. Otak-otak pula sebab anak-anak saya dan suami suka makan otak-otak. Jadi kami fikir kenapa kita tak commercializekan otak-otak menjadi makanan yang lain daripada otak-otak yang biasa. Dari situ tercetus idea Otak King sebab otak-otak kami besar sebesar tapak tangan, bersaiz 180 gram, terdiri daripada 5 jenis seafood iaitu ikan, udang, ketam, sotong dan lala. Berbekalkan semangat dan sikap saling bekerjasama antara keluarga menguatkan lagi keyakinan Ungku Maznah untuk terus mengharungi dunia perniagaan. Tidak malu untuk berada di dapur, dia harus sentiasa memastikan kualiti makanannya terjaga dan sedap untuk setiap pelanggan yang datang. Bonding kat situ sebab kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita, kita dapat perkembangkan empire bisnes kita dan senang nak monitor sebab anak-anak family depan mata. Selain bubur ayam dan otak-otak, Ungku Maznah juga menginovasikan buah durian menjadi durian goreng daripada kategori Musang King tanpa mengira musim. Sudah 4 tahun diusahakan, Otak King kini semakin dikenali ramai dengan keenakan rasa dan resepi istimewa makanan yang dihasilkan. Kepuasan saya honestly bila kita dapat feedback daripada customer, bila customer cakap otak-otak you sedap, bubur you sedap, rasa macam home cook. Daripada situ kita rasa kepuasan tu yang amat sangat. Walaupun berniaga makanan ni sangat-sangat penat, tetapi bila dapat komplimen daripada customer, dari situ datangnya kepuasan. Dan kita rasa macam everyday kita nak sentiasa berikan yang terbaik. Setiap perniagaan pasti ada turun naik. Bukan mudah untuk mengendalikannya, tetapi pengalaman yang ditimba sedikit sebanyak membantu memudahkan setiap urusan. Dia kini mampu tersenyum bangga melihat usaha yang dihasilkan daripada titik peluh sendiri memberikan kepuasan yang berlipat kali ganda. Dalam perniagaan ni, kita perlukan semangat.
because kita akan tempuh pelbagai cabaran, kena perlu banyak bersabar dan juga kena jadikan setiap cabaran itu sebagai penguat untuk kita teruskan lagi perjuangan ini. Bercita-cita untuk mengembangkan lagi ruang makan yang sedia ada, dia percaya wanita di zaman serba moden ini cukup rajin mencari sumber pendapatan sendiri, malah tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada suami dan keluarga untuk membina kehidupan yang lebih baik. Sebagai wanita, kita tak boleh duduk diam sahaja di rumah. Kita perlu buat sesuatu untuk sama-sama menjana ekonomi keluarga. Kita kena bangkit. Jangan sentiasa rasa rendah diri atau sentiasa sedih untuk meratapi nasib kita bila berlaku musibah. Kita kena bangkit dan bangun untuk terus bersemangat demi orang-orang yang kita tersayang. Pilihan untuk mengecapi kejayaan menuntut sebuah pengorbanan yang besar. Jika masih ditakut lama dan tidak berani menerima perubahan, ia akan membantutkan perkembangan potensi diri kita. Obses terhadap figura atau karakter-karakter animasi boleh memberikan kepuasan dengan apa yang diminati. Hobi menggilai karakter ini seperti kartun Hello Kitty, filem Star Wars atau animasi-animasi tempatan dapat memberikan perkongsian menarik selain menjana pendapatan. Reality membawakan wanita dan keluarga begitu obses dengan figura ini sehingga mampu menjana pendapatan selain memberi kepuasan. Begitu obses dengan figura-figura animasi, mereka sanggup membelanjakan lebih RM50,000 sejak 7 tahun lalu untuk membeli patung dan barangan yang berkaitan kartun Mickey Mouse. Sebuah bilik khas dibina bagi menempatkan lebih 1,000 koleksi kartun antarabangsa ini. Karakter kartun ni amat sesuai untuk family kami lah. Yang mana kita boleh gunakan Mickey untuk boys and then Minnie sesuai untuk girls. Tak sangka daripada hobi kita dapat menjana pendapatan dan boleh meningkatkan ekonomi keluarga. Tambahan pula macam bila kita nak cari baju anak-anak pun senang because yang lelaki kita boleh pilih Mickey Mouse, yang perempuan kita boleh pilih Minnie Mouse. So macam agak senanglah untuk kami cari item untuk anak-anak dan untuk kami berdua. Hafrizan Mat Hashim dan Zanariah Mahpot berkongsi minat yang sama mencari dan mengumpul segala bentuk barangan kartun animasi terutama koleksi vintage. Ini ada antara koleksi cap yang kami ada. Sebahagian atas ni adalah bahagian-bahagian yang vintage yang mana kami takkan jual lah. So yang ini macam susah nak dapati dan antara koleksi ada macam yang tepi ni ada 3 design yang sama cuma colour berbeza. Yang bawah ni adalah yang ni limited lah. So harga dia pun kalau boleh melebihi ribuan ringgit lah untuk satu item. Sebab dia sangat dah tak ada dekat pasaran lagi. Antara koleksi kesayangan mereka adalah 50 pasang kasut yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan corak. Mereka sanggup berhabisan ribuan ringgit semata-mata ingin mendapatkan koleksi terhad si tikus jantan ini. Okey, barang yang paling saya sayang macam kasut. Bila kami lelaki suami isteri boleh beli sepasang, masing-masing sepasang, so kami boleh pakai bersama-sama. So item macam tu yang saya sayang lah. Bagi Hafrizan pula, memiliki t-shirt daripada koleksi terhad dari seluruh dunia ini adalah satu kepuasan. Lebih 600 helai t-shirt kartun animasi ini juga rapi di dalam simpanannya. Lebih teruja lagi, mereka turut menempah sepersalinan baju Melayu dan baju kurung bercorak kartun ini untuk sambutan Aidilfitri yang lalu. Jadi bila nampak dia beli dan dia boleh jual barang tu dengan ada keuntungan, so macam why not kita boleh teruskan minat dia. Sambil minat kita boleh berniaga juga. Menceburi dalam bidang membeli dan menjual online, tak kisahlah barang apa, dalam zaman sekarang ni kita perlukan dua income lah untuk membantu pendapatan keluarga kan. Hobi ini bukan keseronokan semata-mata, malah ia boleh menjadi sebahagian daripada sumber pendapatan sampingan. Ini kerana harga barangan vintage sentiasa meningkat dan mendapat permintaan tinggi. Pemburu tikus jantan!
Melihat koleksi milik pasangan sejoli ini, anda mungkin merasakan seolah-olah berada di Galactic Empire. Membesar dengan menyaksikan peperangan galaksi antara kuasa jahat dengan pihak baik telah menarik minat mereka untuk mengumpul koleksi filem serta barangan Star Wars. Sejak sekolah menengah memang start obses dengan Star Wars. Satu sebab jalan cerita, jalan cerita dia sangat best, interesting. Lepas tu bila kita tengok cerita-cerita ni ada benda yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita seharian. And then lagi satu juga pasal kostum. Saya sangat suka dengan kostum yang diorang pakai. Contohnya macam kostum Darth Vader, kostum Leia. And also kita pun suka tengok cerita tu sebab dia bersiri. So kita looking forward lah nak tahu apa yang akan terjadi selepas tu. Macam itulah. Minat yang mendalam terhadap figura-figura filem sains fiksyen, Liana turut mengabadikan tema ini pada majlis persandingannya. Perkongsian hobi ini turut diminati oleh pasangannya yang juga seorang yang begitu fanatik mengumpul figura yang sama. Obsesi kami ni sampai bawa kami ke jenjang pelamin. Saya pun macam mula-mula terkejut juga, tapi okeylah, family saya pun okey. Diorang nak something yang lain agaknya. So diorang pun agree untuk buat wedding yang macam tu. Mereka kini memiliki lebih 2,000 koleksi daripada pelbagai bentuk karakter dan barangan. Setiap daripada koleksi itu membawa makna tersendiri daripada adaptasi filem antarabangsa yang cukup popular ini. Yang ni saya beli tahun 2012. Saya dapat dekat eBay. Yang ni memang rare sebenarnya sebab dia tahun 1999 masa tu keluar filem Star Wars Episode 1 The Phantom Menace. Dan pada masa tu lepas tamat filem tu tayang di Pawagam, patung-patung ni semua dihapuskan. Jadi yang mana yang survive dia dikira rare. Seperti pengumpul lain, mereka juga menghabiskan masa dan RM1 untuk mendapatkan koleksi yang diinginkan. Namun jika terdapat permintaan daripada pelanggan, Liana akan menjualnya mengikut harga berpatutan. Bukan setakat hobi, malah nama anak mereka diberi sempena watak dalam filem tersebut. Nama anak saya Muhammad Anakin Khalif, baru berumur 5 bulan. Macam mana sebenarnya memang kita orang dua orang suka nama Anakin tu. Tapi saya cakap dengan husband, saya nak nama ada Muhammad sebab nama suami ada nama Muhammad dan arwah bapak saya pun ada nama Muhammad. Dan Anakin tu kita orang dua orang memang suka. So belakang tu macam tak tahu nak ubah nama apa. And finally sebelum saya bersalin, dia decide tu ubah nama Khalif lah. So jadilah Muhammad Anakin Khalif. Kalau tak silap saya, dia punya makna adalah pahlawan yang suka belajar. Sebab Anakin tu bolehlah dikatakan sebagai seorang pahlawan sebenarnya. So harap-haraplah mungkin nanti satu hari nanti Anakin pun jadilah pahlawan macam tu. Cuba janganlah jadi Darth Vader. Menyimpan segala koleksi ini seperti satu kepuasan, namun ia haruslah seimbang agar tidak membebankan. May the Force be with you. Warna merah jambu memenuhi segenap ruang kediaman. Kegilaan wanita berpangkat nenek ini terhadap warna merah jambu dan figura animasi dari negara matahari terbit sememangnya cukup ekstrim. Dia sanggup mengubah suai sebuah rumah pusaka yang usang seperti sebuah istana fantasi. Bila rumah ni diberi kepada saya, diberi kepercayaan untuk dijaga, saya menaik tarafkan rumah ni dari sedikit demi sedikit. Dan disebabkan saya ni minat sangat dengan warna pink dan juga Hello Kitty, jadi saya transform 100% rumah ni ke tema Hello Kitty. Daripada depan, ruang tamu, bilik tidur, dapur sehinggalah saya punya kamar mandi 100% Hello Kitty. Keseluruhan rumah kayu yang terletak di kampung Kota Lama Kiri Kuala Kangsar Perak ini bagaikan sebuah taman tema yang penuh keceriaan. Bukan sahaja dicat dengan warna merah jambu, malah hiasan dalamannya juga turut menggunakan tema yang sama. Ada yang suka, ada yang tak suka. Bagi saya is okay sebab as long as rumah saya suka apa yang saya suka dan saya nak rumah ni orang macam kata saudara mara, adik-beradik, cucu-cucu semua akan datang berkumpul di rumah ni. Saya nak rumah ni jadi tumpuan untuk saudara mara saya sebab almaklum saya duduk di KL.
sekali-sekala bila saya balik, saya nak semua berkumpul di rumah saya. Dan itulah yang berlaku sekarang ni, alhamdulillah. Setiap kali bila perayaan atau cuti kalau saya balik, saudara mara akan berkumpul di rumah ni. Jadi saya rasa saya kena menyambung delegasi daripada bapa saya, mak saya, nenek-nenek saya untuk naikkan kawasan rumah ni dan jaga rumah ni mengikut cara saya. Minat Hamidah turut disokong oleh ahli keluarga dan mereka turut sama teruja melihat rumah pusaka yang sudah berusia 100 tahun ini diubah suai dengan dekorasi yang unik dan bertema. Jangan kata umur 40, 50 tak boleh. Ini you punya hobi, just buat. So, jangan malu lah. Jangan malu, jangan segan. Tapi kalau boleh nak buat tu, buat betul-betul lah. Kan? Bermula daripada sikit, kita kumpulkan barang sikit-sikit. Banyak orang kata, ini banyak modal. Yes, kalau kita beli sekali memang banyak modal. Tapi kalau kita beli every month, saya jenis bila gaji, saya order sikit. Bila dapat duit sikit, saya buat sikit. Macam tu. So, insyaAllah, alhamdulillah, benda tu akan terrealisasi sebagaimana yang ada sekarang ni lah. Jadi kalau boleh generasi akan datang, sebagaimana saya jaga rumah ni, saya nak generasi akan datang, jaga juga. Tapi dengan cara dia tersendiri. Perkongsian hobi seperti ini juga secara tidak langsung mendatangkan manfaat yang positif walaupun hanya di dalam sebuah rumah pusaka yang berwajah baru. Pelbagai obsesi dan minat yang pelik namun membawa kebaikan kepada empunya diri. Minat mengumpul figura mainan kartun hasil daripada pembelian makanan segera ini membuatkan dia sering mengimbau kembali zaman persekolahannya. Masa tu saya bersekolah asrama di Taiping dan sebagai pelajar kita nak makan jimat, jadi makanan yang paling murah sekali di McDonald adalah set Happy Meal, mainan Happy Meal. Jadi bila beli tu dapat mainan dan saya dapati mainan Happy Meal agak berkualiti dengan harga yang sangat kecil lah, murah. Jadi macam killing two birds in one stone, maknanya beli makanan dapat mainan. Jadi bermula dari situ saya teruja nak tahu mainan ataupun set yang dikeluarkan. Mengembangkan minatnya, dia terpilih untuk menyambung pelajaran ke Jepun, negara yang mempunyai segala jenis figura animasi yang hebat di Asia. Selain itu juga, Jismin tidak melepaskan peluang mencari bermacam-macam jenis mainan. Memang akan pergi McDonald lain sebab masa sebelum ni saya tak tahu McDonald keluar mainan hari apa dan kemudian kita pekalah perkara macam tu bila dia keluar, berapa dia keluar, kadang ada 2 set, kadang ada 1 set saja dan macam cakap tadi memang kalau tak ada dekat tempat tu kita cuba tanya kawan-kawan yang maybe kawasan dia terpencil sikit ataupun macam orang tak ramai, kita minta tolong dia carikan lah. Seperti pasangan lain, Jismin turut berkongsi hobi mengumpul ini bersama suami tersayang. Saban waktu, mereka akan menghabiskan masa bersama berkongsi idea dan mencari keunikan setiap karakter. Ada jadi negatif bila kita terlampau membazir ataupun macam sentiasa melebihkan perkara itu dari perkara-perkara yang lain lah yang penting. Jadi kalau apapun dalam kehidupan kita, kita tak boleh berlebih-lebih. Kita kena tahu had kita. Macam saya pun bukan setiap bulan saya mesti pergi beli mainan. Tak, bila saya jumpa pun kadang-kadang kalau saya rasa nak beli tapi duit saya tak cukup, saya boleh tengok je lah untuk bulan tu. Jadi bergantung kepada kita juga. Jangan terlampau taksub sampai kita lupa apa kepentingan ataupun prioriti kita lah. Kegilaan mengumpul setiap koleksi-koleksi unik ini juga boleh dianggap sebagai satu pelaburan. Hanya perlu pandai mengatur kewangan dan bijak menjana sumber pendapatan. Menariknya lagi, ia dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga dan bertemu kawan baru.
Kalau mahukan rasa keenakan masakan barat, pelbagai pilihan pemanis mulut dan aroma kopi, Dungun KL menjadi pilihan ramai. Sambil menikmati hidangan, bolehlah bertukar pandangan. Bercakap mengenai hidangan dan juga resepi, roti keju Korea yang tular kini menjadi cita rasa masa kini. Nona juga tidak ketinggalan berkongsi resepi makanan tular ini. Assalamualaikum. Saya Dahlia Nazmi daripada Ajwa Bakery and Treats. Hari ini kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa, trending sekarang ni dan viral, iaitu Korean Garlic Cheese Bread. Mula-mula kita masukkan yeast dahulu di dalam air, kan, bagi yeastnya bercampur dahulu dengan air. Kita biarkan sebentarlah di tepi. Lepas tu seterusnya kita nak campurkan bahan utama. Masukkan tepung berprotein tinggi bersama susu tepung, gula, telur dan air campuran yeast. Masukkan pula sedikit garam dan mentega, gaul sehingga kesemua adunan menjadi sekata. Okey, kita dah nampak dia dah mula sebati kan campuran tadi. So yang ni ni part yang kena exercise sikitlah. Yang ni part mengulinya. Uli adunan dough selama 6 minit atau sehingga tekstur dough menjadi kenyal dan tidak melekat di tangan. Kemudian masukkan ke dalam bekas dan rehatkan dough untuk seketika. Kita cling wrap lah. Cling wrap. Dan kita restkan dough ni selama 20 minit. Alright, ni dah setelah 20 minit, kita boleh tengok saiz dough tu. Tadi tu dia kecil kan? Jadi dia dah naik 2 kali ganda. Bahagikan dough kepada beberapa bahagian mengikut saiz dan berat roti yang diinginkan. Bentukkan dough secara membulat dan rehatkan sekali lagi selama 20 minit supaya tekstur roti menjadi gebu dan kembang. Kemudian bakar selama 9 hingga 13 minit dengan suhu 180 darjah. Sementara kita menunggu roti kita sedang dibakar, so kita boleh sediakan untuk garlic butternya pula. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 160 gram mentega, sebiji telur, sedikit daun parsley kering, 20 gram bawang putih yang dicincang halus dan 2 sudu mayonis. Cairkan mentega, masukkan ke semua bahan tadi dan gaul rata. Ini adalah intinya pula. Cream cheese-nya, bahan-bahannya adalah krim keju, susu, whipping cream dan juga gula. Masukkan 160 gram krim keju, 40 gram krim putar dan 12 gram gula kasta ke dalam mesin pengadun, kemudian putar adunan sehingga sebati. Roti yang sudah siap dibakar tadi perlu disejukkan seketika. Bahagian tengah roti dipotong menjadi 8 bahagian dan masukkan krim keju yang diputar tadi ke dalam setiap belahan roti. Salupkan roti bersama adunan sos bawang putih sehingga rata dan bakar sekali lagi selama 12 minit di bawah suhu 180 darjah. Resepi kedua pula roti coklat pisang. Menggunakan adunan dough roti keju tadi, uli dough menjadi bentuk 4 segi. Gariskan di bahagian atas dan bawah, kemudian bentukkan dough secara berselang-seli agar kelihatan lebih menarik. Letakkan sedikit krim keju bersama potongan buah pisang, chip coklat dan taburkan keju yang sudah diparut di atasnya. Kita boleh tabur kat atas tu, dia cantik sikit lah. Itu saja, mudah saja. Dan dah ready untuk kita bakar selepas ni. Bakar roti selama 12 minit di bawah suhu 180 darjah. Saya ucapkan selamat mencuba untuk anda semua dan selamat menyambut selera bersama keluarga. Ada ketikanya badan berasa lesu, minda terasa penat setelah seharian melakukan rutin kerja dan aktiviti harian.
Ini menuntut untuk diri kita melakukan urutan agar dapat memberi kelegaan bukan sahaja kepada luaran, malah kepada psikologi dalaman diri. Nak sihat membawakan urutan sendi sebagai alternatif baru untuk kesihatan diri. Dengan pelbagai tuntutan tugasan yang dilakukan kerjaya dan rumah tangga, ada sebilangan wanita terlupa akan penjagaan kesihatan dan kecantikan diri mereka. Pusat Kecantikan Sari Cantik Ibu antara yang menawarkan urutan dengan teknik memperbetulkan urat saraf hanya melalui titik rangsangan. Saya Puan Dila Muhammad, pengasas Sari Cantik Ibu dan juga pengasas rawatan ibu terapi. Perbezaan rawatan ibu terapi dengan urutan dia lebih tumpuan pada kulit. Rawatan ibu terapi yang saya asaskan ni dia lebih pada point dengan menggunakan ibu jari. Kaedah rawatan ibu terapi bukan sahaja memberi manfaat kepada kecantikan, malah kesihatan dalaman. Pesakit datang, kita akan borang profil dulu, kita letak, kita tanya dia apa sakit, nama dia semualah. Bila dah dapat profil semua, kita suruh dia duduk tenang dulu, okey. Salin pakaian lah. Salin pakaian semua, betul kita baru buat. Kalau yang especially untuk sakit pinggang, kita akan terus sentuh dekat pinggang dulu. Berkonsepkan tradisional Melayu, ia menggabungkan 3 kecergasan utama manusia iaitu emosi, fizikal dan rohani. Ia bukan sahaja kaedah melegakan tekanan, malah urutan sebegini diperlukan bagi memastikan badan dan minda mempunyai sedikit ruang untuk berehat. Poin-poinnya kalau sakit pinggang, dekat atas buku lali, dekat belakang lutut dan juga depan pergelangan kaki tu. Jadi kita tahu, kita sentuh kat situ, tu kita tahu. Jadi kita dah tahu dah kat situ. Kita cari urat tu ada. Kita akan tarik je. Bukan urut kulit. Lebih istimewa lagi, teknik dan urutan yang dilakukan secara tidak langsung membantu mendapatkan tahap kesihatan yang baik kerana kecantikan akan lebih terserlah sekiranya individu itu sihat dan bertenaga. Terapi dilakukan bukan secara mengurut seluruh badan, namun pada bahagian tertentu dan harus mendapat nasihat doktor terlebih dahulu, terutama pelanggan yang berdepan dengan penyakit kronik. Harapan pertama saya supaya wanita-wanita di luar sana dapat mengekalkan sikap mental positif, buangkan yang negatif tadi, ambil yang positif supaya kekal anggun dan menawan. Kecantikan diri seseorang wanita tentu lebih menjelah bersama gabungan kesihatan secara menyeluruh, dalaman dan luaran. Jangan berhenti berusaha. Teruskan mencari sisi hebat diri anda. Kebolehan dan kemahiran ini boleh diaplikasi dalam kerjaya dan juga kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dungun KL kerana sudi membenarkan kami melakukan penggambaran di sini. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami, TV3 Nona, dan jika anda ada apa sahaja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita, inspirasi semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan